So, terima kasih B, terima kasih sayang, terima kasih love, thank you darling. Ya, terima kasih banyak-banyak. Let's play you guys ini malam anda. Enjoy. Satu perkara baru ya, satu pengalaman baru, dan malam ini saya menghadiri sebuah tayangan premier tentang diri saya sendiri. Semuanya berlalu dengan begitu cepat, susah, senang, penat, semua disatukan dalam dokumentari ini. Semua yang terakam adalah cerita benar, situasi benar dan disunting menjadi 1 jam 20 minit walaupun perjalanan dan usaha kami hampir setengah tahun atau 6 bulan. Ini adalah buah tangan penghujung 2021 oleh Siraj Project dan juga Siti Nurhaliza Production. Okey, jauh di sudut hati saya sebenarnya saya tak sangka. Saya rasa macam mimpi sebab masa saya buat konsert Siti Nurhaliza on tour, semuanya berlaku dengan begitu pantas dan macam-macam perasaan yang ada sepanjang konsert Siti Nurhaliza on tour. Dan penantian 2 tahun lebih lah boleh saya katakan. Akhirnya hari ini jadi kenyataan. Macam saya kata, Kak Zee, dah siap ke Kak Zee? Daripada saya asyik bercakap dengan Kak Rosie, Kak Zee beritahu Shiraz bila dia nak keluarkan ni. Kak Zee tolong cakap dengan Shiraz, cepatlah keluar, nanti orang dah lupa. Orang dah tak ada rasa seronok nak tengok. Tapi akhirnya Allah tu, kita merancang, Allah menentukan. Masa yang terbaik telah dipilih dan hari ini anda adalah antara orang pertama yang menonton konsert iaitu filem dokumentari Siti Nurhaliza on tour. Konsert dia akan datang kemudian sekali dalam combo. So 30 Disember ini, peminat-peminat saya, mana yang menonton sendiri di stadium, mana yang tak pergi stadium pun boleh menonton di Astro First dan juga Vimeo on demand. So pada sahabat, keluarga, peminat tersayang, anda boleh wawarkan dan kongsikan dengan semua yang anda kenali. Dan kisah saya ini sebenarnya saya ingin jadikan ia sebagai satu kisah semangat perjuangan anak seni. Dan ia lebih daripada menghiburkan. Banyak saya rasa unsur-unsur ataupun tauladan yang kita boleh ambil daripada dokumentari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih Siraj kerana akhirnya walaupun menerima macam-macam orang kata nak berjaya, macam itulah kena lalui cabaran. Dan nak menerima cabaran tu kena menjadi orang yang kuat dan sabar. So dia seluruh penjuru dia kena. Tapi kita tak tunjuklah kat diri, kita tidak panjang lagi. So kita terbaik untuk kita pertontonkan kepada masyarakat perjuangan seorang anak seni, perjuangan seorang tokeh pentas, tokeh mampir janganlah. Perjuangan seorang yang nak menjadikan konsert tu. Sebenarnya kalau tak ada dia pun mungkin tak jadi juga konsert kan. So kepada suami saya, kalau suami saya tak izinkan pun tak jadi konsert Siti Nurhaliza on tour ni. So terima kasih B, terima kasih sayang, terima kasih love, thank you. Terima kasih B, terima kasih sayang, terima kasih love, thank you darling. Kita boleh buat lagi konsert tak yang? Baru je kena warning. Anak dah dua. Hari tu anak 1. Boleh lah kan? Anak 2. Tapi boleh kan? Okay. Saya rasa macam satu perkara yang baru. Saya melihat sendiri diri saya dan saya rasa satu yang sangat istimewa lah konsert Siti Nurhaliza on tour ni. Sebenarnya kalau mengikut pada pengarah kita dan juga
editing kita, editor kita. So banyak momen-momen yang perlu kita kongsi, tapi akhirnya kita daripada 11 jam kan? Betul tak? Oh sorry, 72 jam ditapis menjadi 1 jam 20 minit adalah satu perkara yang bukan mudah. Dan saya melihat ini antara momen-momen paling istimewa yang saya abadikan, dan melihat diri saya, anak saya, dan wow, saya dah buat sesuatu dengan penuh kasih sayang dan cinta saya kepada seni. Dan yang penting, saya disokong oleh insan-insan yang hebat dalam hidup saya, yang membuatkan saya mampu untuk menyelesaikan konsert Siti on Tour. Itu perasaan saya. Siti Nurhaliza ni kerja di sebalik tabir ni macam mana, itu yang cuba kita nak tunjukkan kepada masyarakat bahawa menyanyi ni bukan sekadar menghiburkan saja, lebih daripada itu. Kita bagi banyak pengajaran, perkara-perkara yang positif yang kita boleh ambil kan. Dan saya memang nak sangat kalau masyarakat di luar sana melihat filem dokumentari saya ni sebagai satu yang bagi inspirasi, bukan saja untuk anak-anak seni yang generasi muda, tapi untuk sesiapa saja wanita yang bergelar ibu yang dalam masa yang sama memikul tanggungjawab yang lain kan. Kita buat kerja ni bukan seronok, tapi kita buat untuk beri semula kepada orang yang banyak menyokong kita lah. Dan juga konflik yang masa cakap telefon tu, ia adalah sebenarnya bila cakap konflik tu sebenarnya dia ada lagi kisah yang kami tak masukkan kerana agak sensitif kan. Betul tak Shiraz? Dan lepas ni you jawab. yang sensitif, tapi bagi saya akhirnya dia jadi positif. Akhirnya dia memberi balik apa yang kami semua yang dalam satu tim ni, musician apa semua inginkan adalah membuat persembahan yang terbaik, dan konsert ini berjalan dengan lancar. Garang ke Siti. Okay, so you tak nampak dia orang potong-potong, edit, ada saya campak meja, apa semua ada, kursi semua ada. Okay. Tak adalah, saya macam tu lah. Saya cakap kat Shiraz tu kira dah habis garang dah tu. Tak habis garing. Itu yang tahan dia. Shiraz, lepas tu saya jeling kat Rozi. Masuk Kak Zee, masuk. Watak Kak Zee. Yalah, kita nak buat satu konsert yang besar dengan tanggungjawab yang sangat besar. Walaupun yalah, satu tim dah bekerja keras. Kalau masalah tu nak terjadi, kita nak buat macam mana kan. Namun saya rasa kalau ada perancangan betul dan teliti, insya-Allah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Sebab tu saya kata konsert ini juga adalah satu pelajaran juga untuk kami, satu tim yang mana dah merasai dan melalui pelbagai cabaran ni. Mungkin selepas ni Shiraz akan lebih lagi, dan pihak kami semua akan lebih alert, lebih berhati-hati dan lebih buat kerja lebih baik. So semua adalah satu tim yang belajar daripada pengalaman. So adakah saya nak sambung lagi bekerja dengan Shiraz? InsyaAllah. Adakah sudah bersedia? Jawapan. InsyaAllah bagi saya apa-apa pun kita plan dengan baik, macam Kak Rozi cakap lah ya. Apa pun kita dah belajar daripada pengalaman, kita dah tahu macam mana keadaan yang akan berlaku. Kita kena tahu sekiranya kita buat macam ni akan berlaku macam mana. So persiapan awal tu penting untuk menjadikan konsert kita berjaya. Dan ini adalah satu cerita kisah benar yang saya nak beritahu kepada masyarakat. Kami di atas pentas tu, you all tengok 2 jam tu dengan penuh kagum dan bestnya. Tapi di sebaliknya adalah cabaran-cabaran yang kami lalui sebab rasa cinta kami pada muzik dan tanggungjawab pada peminat dan masyarakat. So
cerita-cerita yang dah berlalu, kami dah pun saling menerima kekurangan dan memaafkan. Saya rasa ini adalah perjalanan yang sangat istimewa yang boleh saya kenang, dan saya tak sangka saya dah dapat difilmkan oleh peminat saya sendiri, anak muda yang sangat-sangat berpotensi dalam pengarahan. Dan saya doakan semoga lepas ni ada lagi anak-anak seni yang lain yang boleh muncul dalam filem dokumentari mereka juga, sama seperti mana yang saya telah pun buat. Sebab ia jadi satu Kak Zia, dia jadi satu daripada khazanah dan juga boleh jadi rujukan ya kepada anak-anak muda atau generasi muda yang nak berjaya, insya-Allah. Macam tadi tanya soalan nak marah baru buat dokumentari. Saya jangka ya. Oh, jangka. Tidak begitu ya. Dia memang diplan oleh Shiraz kerana ini adalah satu konsep sangat besar, Malaysia, Singapura, Indonesia. So kita shoot dia daripada awal saya menerima jemputan untuk membuat konsert ni. Biasanya memang orang pun buat begitu kan. Dalam dokumentari memang itu adalah kisah yang benar. Dan ia tidak ada lakonan ke sebab marah ke baru nak buat dokumentari, nak tunjuk petak. Ia adalah satu perjalanan menjadikan Siti Nurhaliza on tour, dan ia adalah satu tatapan yang saya rasa perlu setiap artis buat. Dan ramai artis akan merakamkan dia punya momen tu. Tapi yang bestnya, akhirnya kita decide untuk buat filem dokumentari ni kerana ia adalah satu yang sangat istimewa. Dan memang trend sekarang ni di luar negara, artis-artis hebat macam Lady Gaga, ya, ramai Shawn Mendes, semua diorang membuat filem dokumentari tentang perjalanan mereka sebagai artis. Okey.